Hai, Assalamualaikum sekali lagi. Baik, kita bolehlah mulakan RBT tingkatan 2, bab 1. Siapa yang tak ada buku teks, tak ada masalah. Cikgu dah buatkan PowerPoint ni, boleh tonton bila-bila masa dan awak boleh buat nota dan latihan daripada PowerPoint ni lah, ya. Jadi hari ni termasuk bab 1. Penyelesaian masalah secara inventif. Apa tu menyelesaikan masalah? Ya, hidup ni kita ni memang sentiasa bermasalah. Setiap hari ada masalah. Tapi cara kita menangani masalah itulah yang menjadikan kita lebih dewasa, matang. Ya, kalau kita tak ada masalah, kita tak tahu cara nak hadapi. Ya, jadi kalau itu menunjukkan hidup kita ni sebagai manusia ni, orang kata macam kayu yang panjang, tak ada bengkang-bengkok, tak seronok. Jadi masalah tu sebenarnya salah satu perkara yang kadang-kadang menyeronokkan hidup kita sebagai manusia, menjadikan kita lebih matang. Tapi dalam soal RBT ni, kita bukan nak menyelesaikan masalah perkahwinan ke, masalah tak ada air kat rumah ke. Bukan, ya. Ini masalah dalam reka bentuk teknologi ni adalah berkaitan apa saja produk yang kita guna. Beg sekolah, pen yang kita guna setiap hari. Apa masalah yang kita hadapi. Dan menyelesaikan secara inventif. Inventif tu maksudnya reka cipta. Kita dianugerahkan dengan otak. Jadi kita guna pakai otak ni, adakah sel-sel otak kita berhubung? Berhubung tu maksudnya cukup kalsium, cukup zat. Jangan asyik makan Maggi aja kan. Benda-benda segera akan menyebabkan bukan saja rambut kita boleh jadi gugur, mungkin juga otak kita tak berfungsi. Jadi inventif maksudnya kita menyelesaikan masalah itu walaupun kita ni mungkin lembab dari segi masalah, tapi kita berjaya menyelesaikan masalah tu menggunakan pemikiran kita. Cepat atau lambat tu kita bukan menjadi masalah. Yang pentingnya cara kita menyelesaikan masalah. Adakah ia selesai ataupun tidak. Jangan cakap lah, cikgu saya tak pandai lah nak selesai benda ni. Saya tak tahulah, saya tak maulah ambil tahu. Tak boleh, ya. Setiap daripada kita kena berfikir. Mesti ada jalan penyelesaian dia, walaupun lambat ataupun cepat. Tapi seelok-eloknya kita mengambil bahagian untuk menyelesaikan masalah. Macam contoh dekat bawah ni gambar ni orang ni. Dia tiba hujan. Dia tiba-tiba pula ada belon. Belon tu pula boleh tukar jadi payung. Maksudnya dia bawa payung dalam poket je. Dia bawa payung dalam poket, tak payah bawa kat tangan. Itu salah satu dia cara nak menyelesaikan masalah. Tak mau bawa apa-apa kat tangan, letak dekat dalam kocek je. Tiup, pakai. Itu salah satu reka cipta, orang kata kreatif lah. Tapi kita tak pasti belon tu keras ke lembut ke, hanya berdasarkan kartun, kita tak pasti. Jadi kalau kita nak menyelesaikan masalah, ada caranya. Jangan pakai hantam buta je. Yang pertama, kita kena mengenal pasti apa masalahnya. Kemudian kalau boleh, kita explore information and create ideas. Kita tuliskan, kita cari maklumat-maklumat daripada mana-mana. Internet ke, buku ke, akhbar ke, orang, pengalaman orang ke. Dari situ kita catatkan. Kita catatkan, kemudian kita create ideas. Kemudian yang seterusnya, ambil idea yang betul-betul paling sesuai untuk menyelesaikan masalah. Contoh paling senang lah, zaman cikgu dulu, cikgu hanya gunakan telefon yang ada wayar pitai-pitai tu. Itu angkat ganggangnya, pusing nombor. Lepas tu sekarang ni zaman awak ni mungkin dah tak pernah nampak dah. Telefon yang boleh pusing nombor, semua baik pakai tekan-tekan je. Dan tambah-tambahnya awak sekarang ni, telefon awak dah semakin canggih. Canggih itu adalah menyelesaikan masalah. Dulu nak telefon kena cari public phone.
masukkan duit. Sekarang ni lepas tu berlaku pula inovasi. Okey, kita buat telefon yang tak perlu letak dekat tiang-tiang. Okay. Lepas tu dia cuba pula fikir lagi apa boleh buat dengan telefon. Dulu boleh buat voice call je. Lepas tu terkini pula boleh masukkan image. Kemudian terkini pula boleh masukkan suara. Terkini pula 3 perkara boleh masuk sekali. Itu namanya menyelesaikan masalah. Setiap masalah tu mestilah kita buat ujian, ya, dan kita tukar dia. Kalau ini tak boleh, kita tukar ini. Dia boleh, ini tak boleh. Lepas tu bila kita dah dapat satu, kita evaluate. Maksudnya kita nilai. Kita tanya orang, bagus tak aku buat ni? Okay? Tanya pendapat orang. Apa lagi masalah yang kau hadapi? Itu dia, evaluate. Jadi, itulah cara kita menyelesaikan masalah. Bukannya masalah dalam kehidupan, tapi masalah produk. Masalah produk. Jadi kalau boleh nanti kamu salin ni dalam nota. Cikgu, boleh tak kalau saya tak mau lukis? Terpulanglah. Kalau kamu tak nak lukis, kamu dapat band 3 je lah. Kalau kamu lukis cantik ke, kamu akan dapat band 4. Okey. Seterusnya. Mengenal pasti masalah bukan inventif dan masalah inventif. Apa maksudnya inventif dan bukan inventif? Okey. Masalah bukan inventif tu bermaksud masalah yang tidak memerlukan, tidak mempunyai kesan sampingan. Masalah yang tak mempunyai kesan sampingan. Nanti cikgu tunjukkan apa iaitu masalah bukan inventif. Masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan selepas penambahbaikan. Okey. Contohnya, bagaimana nak membuat lubang kecil pada kertas supaya kertas senang disusun? Yang pertama, dah tentulah awak fikir guna penebuk lubang. Selesai. Itu masalah inventif, masalah tak ada kesan sampingan. Tapi, susah pula nak tebuk 2 lubang pada kadar kedudukan yang sama. Daripada satu penebuk lubang ni, kita buat 2 pula tempat penebuk lubang. Guna penebuk 2 lubang. Selesai. Ini masalah bukan inventif. Maksudnya tiada kesan sampingan. Masalah datang lagi. Macam mana nak pastikan 2 lubang ni berada pada kedudukan yang sama dengan kertas yang seterusnya? Yang kita buat pula besi. Kita buat besi. Akhirnya masalah selesai. Kertas dapat disusun dengan cantik dan berada pada kedudukan yang sama. Itu dia. Masalah bukan inventif. Maksudnya senang nak selesai lah. Ini contoh lagi masalah yang tak inventif, yang tidak mendatangkan kesan sampingan. Ini bekas makanan ayam. Lepas tu situasi 1. Mula-mula kita beli bekas makan ayam. Kita beli anak ayam. Bekas kecil, anak ayam kecil, tak ada masalah. Apa masalah dia? Bekas kecil, ayam semakin besar. Masalah apanya? Ruang semakin sempit. Ayam berebut nak makan. Apa kita nak buat pada bekas makanan ni? Masalah yang bukan inventif senang je. Kita beli je lah bekas yang lebih besar. Selesai masalah. Itu masalah orang-orang yang tak ada kesan sampingan. Timbul lagi. Kali ni jadi masalah inventif lah. Aku dah beli besar. Sekarang kau fikir. Kalau ayam tu makin besar. Bila ayam semakin besar, ayam tak suka makan dengan cara nak sengit-sengit kepala. Dia bukan suka. Nanti dia akan lambakkan. Dia akan terbalikkan makanan ni. Ruang takungan makin cetek. Makanan banyak terbuang. Ruang untuk makan perlu tambah. Sekarang kau fikir, macam mana nak buat?
Itu jadi masalah inventif kerana telah mendatangkan kesan sampingan. Okey. Senang je. Itu bukan inventif. Maksudnya dia boleh fikir mudah. Buatlah makanan bekas sendiri. Kita panjangkan bekas tu. Nanti selesa-lah dia nak makan. Ruang dalam makanan tidak terbuang. Timbul lagi masalah. Yelah. Kalau dah bekas besar, dah tentulah ayam tumbuh seronok. Masalah timbul lagi yang ni, kesan sampingannya ayam duduk dalam bekas. Dah bekas tu besar, terberak dalam bekas makanan, mengotorkan makanan. Ruang makanan jadi berkurang. Bolehkah anda lakarkan idea untuk menyelesaikan masalah itu supaya masalah dapat diselesai dengan jayanya? Itulah dia tugasan awak pada hari ini. Yang pertama, awak kena salin yang ini. Ya, dalam buku nota. Salin yang ini dalam buku nota. Okey. Dan dalam buku latihan, fikirkan cara untuk menyelesaikan masalah bekas makanan untuk ayam. Faham semua? Itu dalam buku latihan. Okay? Jadi kita boleh tengok nanti apa. Kalau awak rasa awak nak bagi jawapannya dalam bentuk voice recorder ke, nak bagi jawapan dalam video ke, cikgu bagilah PBB awak 5 atau 6. Tapi kalau awak tak nak, penat berfikir, tak apalah, buat je dalam buku latihan. Nanti cikgu lihat masa kita bersemuka nanti ya. Itu saja untuk hari ini. Ini inventif ketiga, tak apa. Kita buat sikit-sikit dulu ya. Jumpa lagi minggu depan. Besok cuti kan? Besok cikgu bagi video-video yang dibuat oleh cikgu-cikgu lain. Ya? Okey, itu saja untuk hari ini. Bye.